Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengerusi, panel juri, saudara dan saudari. Sejarah telah menjadi saksi bisu. Perang Wang Hai di China, Perang Pugachev di Rusia atau Perang Kansas di Amerika. Semuanya berkongsi satu persamaan. Perang-perang inilah perang sesama warga, sesama manusia, bahkan sesama saudara. Saya khawatir bibit-bibit perpecahan ini muncul dalam kalangan warga kita. Tetapi, syukurlah. Kita sebenarnya punya satu formula yang menyatukan dan rasanya pasti saya bocorkan demi keamanan rakyat Malaysia. Maka, terimalah pidato saya tentang rukun negara teras, identiti nasional. Saudara dan saudari, rukun negara merujuk ke arah semangat cinta akan negara dengan penyatuan kemajmukan masyarakat negara yang rumpun hidup di bawah satu bumbung tanpa membeza-bezakan ras, etnik, darjat dan agama melalui 5 prinsip utama rukun negara yang telah dicipta pada tahun 1970 berdasarkan kepada pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Teras pula, menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, membawa maksud penting, utama atau menjadi dasar dan asas kepada sesuatu. Manakala identiti nasional merujuk kepada budaya asal negara kita yang telah beradaptasi dengan budaya asing yang tidak canggung atau bercanggah berdasarkan kepada dasar kebudayaan kebangsaan pada tahun 1971. Tuntasnya, mauduk pidato rukun negara teras identiti nasional mengajak kita untuk mendalami dan memahami bagaimanakah kemampuan, kekuatan dan kehebatan rukun negara untuk membina dan memperkukuh perpaduan dalam jiwa setiap bangsa Malaysia. Tersemat hormat, terhakis prejudice dan terbina rasa cinta. Ayuh kita mulakan. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Saya masih teringat ketika saya singgah di Melaka untuk beristirahat seketika di Masjid Kampung Keling Melaka. Saat itu, saya terkesima seketika. Bila saya keluar di masjid tersebut, uniknya di atas jalan yang sama ada sebuah kuil Hindu, Sri Poyata Vinayagar, dan di hadapannya ada sebuah tokong Buddha, tokong Cheng Hunteng. Dan menariknya, jalan itu dinamakan sebagai Jalan Tukang Emas, yang mana telah membuka mata saya dengan adanya 3 rumah ibadah berbeza di deretan yang sama. Agak-agaknya ketika azan berkumandang dan ketika loceng dibunyikan, itulah maknanya emas bagi mereka kerana di tanah dan tempat yang sama. Sebab begitu, kita boleh bersatu dengan perbezaan amalan dan nilai kepercayaan, melaksanakan ibadah masing-masing mengikut waktu yang telah ditetapkan. Oleh sebab itulah Jalan Tukang Emas namanya, yang membawa makna dan cinta buat kita semua untuk bersama-sama mendalami dan memahami bahawa prinsip kepercayaan kepada Tuhan adalah tonggak utama perpaduan negara. Di Malaysia, sebagai tanda meraihkan keberagaman bangsa dan agama, walaupun perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan agama Islam adalah agama rasmi persekutuan, namun agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman. Bagi membentuk perpaduan yang penuh hikmah, segala-gala usaha telah dilaksanakan oleh golongan pemerintah. Contoh, Kementerian Perpaduan Negara dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara dan meningkatkan kualiti perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Kepelbagaian bangsa, bahasa, budaya yang wujud telah menjadi cabaran terbesar untuk kita bina negara bangsa mengikut kebudayaan kita. Perbezaan yang sepatutnya menjadi kekuatan telah bertukar menjadi kelemahan hanya kerana ada segelintir rakyat yang cuba menangguk di air keruh. Ibarat kerana nilai setitik rosak susu sebelang dalam kalangan kita. Hal ini demikian kerana kita tidak sedar kepelbagaian rakyat adalah satu nikmat. Kepelbagaian rakyat adalah satu rahmat dan kepelbagaian rakyat adalah bukti kita istimewa dan hebat. Kita cuma ada 2 pilihan, bersatu kita akan maju atau berpecah kita akan musnah dan punah rana. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Raja diibaratkan seperti payung yang memayungi dan melindungi rakyat. Cuba bayangkan sekiranya payung yang selama ini melindungi kita hilang dan lenyap, hak kebajikan kita akan diragut dan dirobek. Sebab itu, apabila berlaku penentangan dan penderhakaan terhadap raja, tidak kira tua ataupun muda, terus dijatuhkan hukuman undang-undang atas dasar keadilan dan kesaksamaan. Di Malaysia, kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang mana telah meletakkan Seri Paduka Baginda, raja-raja dan tuan yang di-Pertuan Negeri sebagai lambang perpaduan rakyat yang wajib dihormati dan disegani. Itu tentang raja. Bagaimana pula tentang negara? Suka untuk saya ingatkan bahawa demi menjaga kepentingan setiap manusia dan negara, kita juga perlu merenung ke dalam diri bahawa Tarikh Rahmat 13 Mei 1969 telah menjadi saksi
Dek kerana ekonomi kita berkelahi, kerana ekonomi kita membenci dan kerana ekonomi darah tumpah membasahi bumi. Lantas, bagi memastikan hak setiap bangsa dan etnik ditadbir secara adilnya, dasar ekonomi baru telah direncana dan akhirnya keamanan dicapai semula. Pada hari ini, demi keadilan ekonomi, amanah saham satu Malaysia pernah diperkenalkan, liberalisasi ekonomi telah digerakkan, model ekonomi baru telah direncana dan yang terbaru, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Bantuan Perhatian Nasional telah dijayakan demi keamanan ekonomi rakyat seluruh Malaysia. Saudara, ketiga, keluhuran perlembagaan. Rukun negara hadir dengan semangat penguasaan kuasa dalam politik negara seperti yang tertulis dalam buku Human Security and Education in Conflict Society oleh McKinnon. Perkongsian kepimpinan akan mengukuhkan kepercayaan dan mengurangkan dilema kepelbagaian etnik. Kita belik kitab sejarah. Segala-galanya akan terselah contoh buat rakyat dan pemerintah. Kisah seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah selaku utusan Tuhan dalam peristiwa hijrah telah mengajar kita untuk mematuhi dan memahami tentang hikmah daripada perjanjian Aqabah hinggalah Saifah Madinah. Aus dan Khazraj telah disatukan, Islam atau bukan sama-sama hidup berjiran. Sememang hidup aman di bawah panji perpaduan Malaysia, kita punya perlembagaan persekutuan. Bukan niat menunjukkan rasa riak dan takabur. Sekadar mereka rasa bangga dan bersyukur-syukur kepada Rabbi kerana telah menunjukkan kita pemimpin negara yang terbukti kehebatannya. Kejayaan kita berkongsi kuasa sememang yang diakui dunia. Saat ada ranjau dari dulu hingga kini, perkara 153 perlembagaan persekutuan tidak langsung terkesan, malahan terus diperjuangkan atas dasar keadilan dan kesaksamaan. Penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan telah diakui dan diterima oleh semua golongan. Forum Babylon to Bethnal Green yang dianjurkan di British Museum pada 2 Disember 2008 telah menjelaskan kepada seluruh isi dunia betapa bahasa sebenarnya berkemampuan menjadi racun memecah belakang manusia atau penawar menyatukan manusia. Pilihan di tangan kita. Bahasa-bahasa berbeza yang dituturkan di sekeliling kita adalah akar kepada rasa dendam, curiga dan buruk sangka. Maka, kewujudan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah rahmat yang menyatukan. Gunakan bahasa Melayu, martabatkan bahasa Melayu. Kita yang 1000 akan menjadi satu. Saudara dan saudari. Keempat, kedaulatan undang-undang. Kita sedar bahawa setiap jiwa yang bergelar bangsa Malaysia tidak langsung boleh terlepas daripada undang-undang yang maupun kita cabar maupun kita langgar. Daripada Akta Hasutan kepada Akta Keharuman Negara, Seksyen 15 AUKUH yang menjadi dibina hatta hukuman berat diberikan kepada pemandu babuk yang melarat dan menyusahkan. Lebih mengujakan, saat ada yang ingin keluar negara apabila disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, rakyat berderu-deru ke lapangan terbang bagi memastikan tiada yang terlepas daripada pendakwaan dan juga hukuman. Satria Aris Menandar mengingatkan kita bahawa pupusnya nasionalisme dan patriotisme berpunca daripada media massa dan dewasa ini media sosial menjadi rujukan kebanyakan rakyat jelata. Facebook, blog, Twitter, Instagram, namakan apa saja. Semua ini ibarat makanan ruji kebanyakan rakyat yang dahagakan informasi dan maklumat. Benar, rakyat kita masih bersatu. Benar, rakyat kita masih berpadu. Tetapi adalah jauh lebih benar kita sedang diancam dan diserang dari segenap penjuru. Luar, dalam, kiri dan kanan. Bersembunyi ribuan petualang menyemai benih perkauman. Jika dibiar, akan merimbunlah pohon permusuhan. Jika dibiar, akan meranumlah buah kebencian. Dan jika terus dibiar, akan hancurlah sebuah keamanan. Bersiap siagalah palahul balang, sebarkan benih cinta dan patriotisme. Di mana sahaja nafas dihela, masa depan Malaysia aman kini di tangan kita. Saudara dan saudari, kelima, kesopanan dan kesusilaan. Sesungguhnya, perpaduan tidak bermula di sekolah tetapi di rumah. Perpaduan bukan hanya tugas guru sebagai pendidik tetapi ibu bapa dan juga adik-beradik. Perpaduan bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah tetapi rakyat sebagai pemula segala langkah. Sekolah wawasan, remove subjektivitas di universiti, sambutan kemerdekaan, bahkan segala macam usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi menyemai perkauman. Hari ini kita beruntung. Dasar kebudayaan kebangsaan telah dilaksanakan. Kita boleh melihat Ah Chong yang pandai menari inang, Dewi yang memakai Cheongsam dan Ahmad yang hebat bersilambam kerana kita telah menerima budaya sebagai budaya bangsa Malaysia. Kalian juga pasti pernah menonton seri animasi Upin dan Ipin, bukan? Mereka lah kanak-kanak comel berbangsa Melayu. Kawan baik mereka, Mei Mei, seorang Cina yang ayu dan juga seorang budak India bernama Raju.
Mereka hidup ceria, gembira dan aman sentosa kerana mereka adalah gambaran kehidupan, warna-warni perpaduan. Para ibu bapa sekalian, ajarlah anak hormati jiran, walau apa pun bangsa mereka. Sayangilah anak, hormati rakan, walau apa pun agama mereka. Didiklah anak sayang akan saudara, walau apa pun kepercayaan mereka. Kerana kita semua adalah bangsa Malaysia. Sudah sekian lama, orang Melayu menikmati capati, orang Cina menikmati roti jala dan orang India menikmati char kway teow. Makanan tradisi pelbagai bangsa telah menyatukan kita dengan rasa cinta. Selain menambah ukur lilit perut sedia ada, semakin comel dan semakin bulat dibuatnya. Ketahuilah, perjuangan demi perpaduan adalah perjuangan kita bersama-sama. Saudara dan saudari, secara kulasahnya, saya telah menceritakan kepada anda tentang kemampuan, kekuatan dan kehebatan rukun negara untuk menjadi teras identiti nasional. Semangat ini, kita pahat dalam hati. Kita patri pada sanubari dan sama-sama kita implementasi sehingga titik akhir kita bernafas atas muka bumi. Akhir kata, satu persoalan buat anda semua. Adakah sudah cukup dengan melafazkan 5 prinsip rukun negara dengan laungan bergema? Tetapi, hati dan jiwa masih prejudis, saudara dan saudari, renungkan dan selamat beramal, maka percayalah bahawa rukun negara teras identiti nasional. Zaki Zainal, sekian, terima kasih.